Assalamualaikum, apa khabar bis kita? Saya Hikmah Juni. Kita ke perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah hari ini. Kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun dengan 199 kes dilaporkan hari ini berbanding 260 kes semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 34,282 kes. Tiada kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata, Sabah mencatatkan 2 kluster baru hari ini, iaitu kluster Keris Residence di Kota Kinabalu dan Tuaran yang merekodkan 41 kes positif setakat ini. Satu lagi ialah kluster Brumas di Kalabakan yang merekodkan 16 kes positif setakat ini. Katanya, 342 pesakit di Sabah telah sembuh hari ini, manakala 1,994 pesakit sedang menjalani rawatan. Setakat ini, 300,768 bakul makanan telah diagihkan. Kerajaan negeri turut menetapkan prosedur operasi standard SOP bagi perayaan Christmas. Antaranya, jumlah kehadiran hanya 50% daripada kapasiti rumah ibadat dengan mengambil kira penjarakan fizikal. Tempo masa sembahyang tidak melebihi 1 jam 30 minit setiap sesi dan diselangi dengan proses sanitasi selama 45 minit sebelum waktu sembahyang berikutnya. Manakala aktiviti kunjung-mengunjung dihadkan tidak melebihi 2 jam. Kedudukan kewangan negeri Sabah stabil. Kedudukan kewangan Kerajaan Negeri Sabah bagi tahun berakhir 31 Disember 2019 secara keseluruhannya adalah stabil. Demikian menurut laporan Ketua Audit Negara yang dikeluarkan semalam. Laporan itu menyatakan kumpulan wang disatukan kerajaan negeri mencatatkan penurunan sebanyak 521,59 juta ringgit atau 13,8% kepada 3,253 bilion ringgit pada 2019 berbanding 3,774 bilion ringgit pada 2018. Bagi akaun hasil disatukan, ia mencatatkan lebihan berjumlah 214,24 juta ringgit, meningkat sebanyak 151,66 juta ringgit atau 242,3% berbanding lebihan pada 2018 yang berjumlah 62,58 juta ringgit. Menurut laporan berkenaan pada 2019, hasil yang dikutip oleh kerajaan negeri berjumlah 4,264 bilion ringgit, iaitu meningkat 105,46 juta ringgit atau 2,5% berbanding kutipan hasil pada 2018 yang berjumlah 4,159 bilion ringgit. Laporan itu turut memaklumkan pada tahun 2019 sejumlah 974,43 juta ringgit perbelanjaan pembangunan diluluskan dan sejumlah 810,40 juta ringgit telah dibelanjakan. Sementara itu, daripada 760 projek yang dirancang, 99 projek telah siap dilaksanakan, 445 sedang dilaksanakan dan 216 belum dilaksanakan. Baki pinjaman boleh dituntut pula meningkat 3,88 juta ringgit atau 0,3% daripada 1,203 bilion ringgit pada 2018 kepada 1,207 bilion ringgit pada 2019. Bagaimanapun, pihak audit tidak dapat mengesahkan baki tunggakan kerana terdapat perbezaan baki tunggakan
yang dinyatakan pada dokumen sokongan, jelas laporan itu. Jumlah hutang awam pula menurun sebanyak 1,050 bilion ringgit atau 27.7% kepada 2,744 bilion ringgit berbanding 3,794 bilion ringgit pada 2018. Kata laporan audit berkenaan, pada akhir 2019, tunggakan hasil negeri mencatatkan peningkatan sebanyak 18,84 juta ringgit atau 3,7% kepada 527,64 juta ringgit berbanding tunggakan 2018 sejumlah 508,80 juta ringgit. Laporan itu turut menyatakan sebanyak 39 daripada 45 agensi negeri telah mengemukakan penyata kewangan yang berakhir 31 Disember tahun lalu. Penyelenggaraan sistem saliran di Sabah tidak mencapai objektif sepenuhnya. Penyelenggaraan sistem saliran bandar di Sabah tidak mencapai objektif sepenuhnya apabila kejadian banjir sering berulang. Demikian menurut laporan Ketua Audit Negara Pengurusan Aktiviti Jabatan dan Pengurusan Syarikat Kerajaan bagi tahun 2018 siri ketiga. Laporan itu menyebut mendapan dan timbunan sampah dalam saliran yang tidak dibersihkan menyebabkan berlakunya risiko banjir. Keadaan ini disebabkan pengurangan peruntukan yang diluluskan berbanding permohonan. Ini menyebabkan kekerapan kerja penyelenggaraan yang dilaksanakan dikurangkan daripada yang sepatutnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara yang dikeluarkan semalam, kelewatan mendapatkan kontraktor baru selepas penamatan kontrak menyebabkan saliran tidak diselenggara secara berjadual. Dan ini memberi kesan terhadap pencapaian hasil penyelenggaraan sistem saliran bandar. Sabah mempunyai 1.09 juta penduduk bukan warga negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad mengesahkan bahawa seramai 1.09 juta penduduk bukan warga negara kini berada di negeri Sabah. Katanya jumlah tersebut lebih tinggi berbanding penduduk bukan warga negara di negeri Sarawak. Mustafa berkata demikian dalam jawapan bertulis terhadap soalan lisan Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau di persidangan Dewan Rakyat Khamis lalu. Dalam soalannya, Madius meminta penjelasan kepada Perdana Menteri jumlah penduduk Sabah berbanding Sarawak pada tahun 1960, tahun 2010 dan tahun 2020. Di samping itu, Perdana Menteri juga diminta menjelaskan mengapakah kadar pertumbuhan penduduk Sabah jauh lebih besar daripada Sarawak. Mengulas lanjut, Mustafa memaklumkan bahawa data penduduk dan kadar pertumbuhan penduduk bagi negeri Sabah dan Sarawak bagi tahun 1960 masih belum tersedia di peringkat Malaysia. Katanya data penduduk negara Malaysia bermula pada tahun 1961. Kadar pertumbuhan penduduk Sabah yang jauh lebih besar dari Sarawak disumbangkan oleh pertambahan penduduk Sabah sebanyak 3.91 juta berbanding Sarawak sebanyak 2.82 juta pada tahun 2020. Statistik golongan belia yang menderma-dara di Sabah masih terlalu rendah. Hanya sekitar 27% daripada kira-kira 23,000 orang yang berbuat demikian pada 2019. Penyelaras program derma-dara Bulan Sabit Merah Malaysia Sabah, Leslie Chan Boon Siang berkata, peratusan itu terlalu kecil berbanding jumlah sebenar golongan belia di Sabah yang merangkumi 70% daripada kira-kira 3.9 juta penduduk di negeri ini. Oleh itu, pihaknya mahu meningkatkan jumlah penderma-dara daripada golongan belia sekurang-kurangnya sehingga mencapai 37%. Beliau berkata Bulan Sabit Merah Malaysia akan berbincang dengan pihak hospital untuk memperluaskan kempen menderma-dara membabitkan golongan belia. Pihaknya telah menerima beberapa cadangan untuk mengadakan kempen menderma-dara kepada golongan belia. Antaranya menggunakan media sosial Facebook,
Antaranya menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan sebagainya untuk mempromosikan program berkenaan. Pihaknya juga akan berusaha menangkis persepsi karut dalam kalangan masyarakat. Ini termasuk kononnya menderma darah boleh menyebabkan seseorang kehabisan darah. Sebaliknya, menderma darah mempunyai banyak manfaat termasuk meningkatkan tahap kesihatan seseorang. Sekian berita BTTV malam ini. Saya Hikmah Juni. Berjumpa lagi.